untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Rusli bin Ismail untuk menyampaikan ceramahnya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir tammin khair. Terima kasih Tuan Muksi Majlis yang dimuliakan, Tuan Imam, seluruh para jawatan kuasa masjid, para pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita pergi jauh niat iktikaf dalam masjid ini. Niat untuk kita mudah-mudahan, sebab abah ni rasanya first time masuk masjid itu pun terlepas lah, sikit sangat jalan tak perasa. Niat kita mudah-mudahan kita bertemu ini atas dasar kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan termaktub sebagai salah satu daripada 7 golongan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudhilluhum Allah fi dhillihi yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dia ini akan berada di bawah payungan Allah Subhanahu wa taala, hari yang tak ada payung kecuali payungnya Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah rajulani, laki-laki yang tahabani fillah, dia berkasih sayang kerana Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu kerana Allah dan berpisahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita niat kita berada di dalam taman syurga. Alhamdulillah, hari ini kita mari ke Taman Guru. Pernah masuk sini, kalau tak silap lah, ada kawan tapi lama dah. Cikgu Wahid ada masa kawasan kita. Ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi anak dia tu, tapi anak dia Gaya berjaya dibagi tu Bang Saifuddin, saya lah. Saya dengan dia tu ada pernah masuk ilmu dia sekali. Lepas tu tak mari-mari malam ni pula, alhamdulillah. Jadi Taman Guru, Taman Syurga ni, kita berada sekarang dalam Taman Syurga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, bila kamu melalui sirih-sirih, tepi-tepi Taman Syurga, maka ada kamu masuk sekali dalam majlis itu. Qila ma riyadul jannah, qala hilaqul dzikr. Ditanya kepada Nabi, apakah itu riyadul jannah? Raudhatun min riyadil jannah. Tapi Nabi sebut riyad al-jannah, taman-taman syurga. Kata Nabi, hilaq al-dzikr, halqah zikir, itulah majalisul ilm, majlis ilmu. Kita pernah dengar raudhatun min raudhat, min riyadil jannah.
satu taman daripada taman-taman syurga. Raudhah, apa dia? Di Masjid Nabawi. Antara satu benda yang hendak dikongsi oleh orang yang tak pergi Mekah Madinah ni, dia balik cerita tentang pengalaman masuk Raudhah. Mau masuk Raudhah, oh masuk, oh sedap ni, oh seronoknya. Tapi lagi kena nusuk. Nusuk ni satu aplikasi nusuk. Dia apa mana nusuk, wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan nusuk patah nusuk kita. Ini menyusahkan orang tua berapa ni. Kena aplikasi nusuk masuk dalam Raudhah. Raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Kata Nabi, ma baina baiti wa minbari, antara rumahku wa fi riwayah baina qabri wa minbari, antara kuburku dan mimbarku. Itu satu taman daripada taman-taman syurga. Pakak kubu. Loh, sanggup masa dah habis dah, sanggup lagi nusuk. Guna bahasa Kelantan nusuk. Tak mahu dilihat oleh polis. Dia faham masa habis dah, tapi nusuk. Masuk curi-curi, nusuk. Dalam aplikasi nusuk dah, kita pun nusuk lagi. Sono ironinya, Raudhatun min riyadil jannah yang ada di banyak tempat. Tapi Nabi kata idza marartum bi riyadil jannah, Nabi guna dalam bentuk plural. Plural ini banyaklah. Bila kamu melalui taman-taman syurga, sebab banyak kita ni ampun mari sini daripada kapal mana ke 40 masjid kita lepas. Ra'al Fatah itu geng Masjid Muhammadi, Masjid Kapal Siri, Masjid Hakim, paling boleh. Kemungkinan dan bukan kata kemungkinan lah, garanti lah, mereka pun ada juga Raudhatun, taman syurga. Itu nak kata Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Alhamdulillah kita berada di taman syurga, di taman guru ini. Alhamdulillah, taman syurga, di taman guru, Raudhatul Muallim. Dan pada malam ini yang sembah dengan Cik Budi berkenaan dengan malam ini 19 dah masuk 19 dah, bukan 19 Rejab. Dia tanya, tak apa Pak Ustaz, macam Isra Mi'raj ni? Tak apa, tak ada masalah. Bulan Rabiul Awal pun boleh, Ramadan lagi tak apa, Muharram pun boleh kita sebut tentang Isra dan Mi'raj, tak ada masalah. Abang betul hari jadi itu di masjid Kampung Padang Bongo ada buat forum. Jadi kena minta uzur lah. Malam ni ada juga, tapi tak apalah, kita excuse atau biasa taman juga. Malam ni Taman Mesra di dekat Pekalan Cakap. Tak apalah, kita tinggal malam Taman Mesra malam ni. Mari Taman Guru untuk membincangkan satu tajuk khas berkenaan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj tidak diterjemahkan daripada Arab dalam bahasa Melayu pun tak terjemah. Paling-paling pun dan tu dia terjemah, Isra dan Mi'raj. Bila kata dan, wow, maksudnya dia benda yang berlainan. Al-Isra satu, Al-Mi'raj benda yang lain, bukan yang sama. Para ulama khilaf berkenaan dengan bila berlakunya Isra dan Mi'raj ini kepada aqawila syatta, banyak pandangan lebih dari 10. Ada kata bulan Rejab, ada kata bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan. Banyak sangat pandangan-pandangan. Malaysia bahkan banyak negara di Nusantara kita, termasuk negara Arab pun dia pilih 27 Rejab. Salah satu pandangan yang diterima pakai bahawa dia berlaku pada 27 Rejab. Dan ulama tak khilaf benda ini berlaku qabla hijrah. Mana tak khilaf? Sebelum hijrah. Sebelum hijrah, apa terus nyanyi itulah. Hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebelum itu berlakunya peristiwa yang besar Al-Isra wal Mi'raj.
Adapun ketetapan 27 Rejab ini tidak disepakati oleh para ulama. Sebab itu tidak ada amalan-amalan khusus tentang 27 Rejab ini. Tak ada rezeki apa yang ditunjuk oleh baginda Nabi. Tak ada amalan-amalan khusus, termasuklah harinya tak ada puasanya. Tapi kebetulan kami kita puasa kami bukan puasa 27 Rejab. Tak sunat khusus namanya puasa 27 Rejab ni. Tapi 8 tak kita 8 bulan 2 tu 27 Rejab kami puasa. Tak apa nak puasa, tak ada masalah. Cuma jangan kita kata khusus tertentu. Apa puasa ni? 27 Rejab kan? Itu memang tak ada. Tak ada. Hak tu bagai-bagai pandangan dan cuma nyusul kita nak sebut berhati-hati tentang dia bila disebut oleh para ulama dan juga memang telah ada dalam kitab, dalam pengajaran masing-masing. Cuma kena tengok dari segi kesahihan fakta, hadis dan sebagainya. Begitu je lah. Kalau dah dia tu macam 1 tahun, macam melampau tu, orang ada tak ada. Jadi nampak ada something wrong dalam pengkeliman itu. Bila puasa tak macam puasa lah, tak ada masalah. Tu nak sebutnya. Jadi ada something wrong lah. Apa tu suka-suka tenduk benda-benda yang apa ni namanya tak hilah juga. Tapi satu buah yang bila orang ada begini dia begini, tu dia tahan gitu. Dia tahan. Puasa Rejab tak ada. Cuma fadilah tertentu tidak ada yang sahih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sahih daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rejab ini adalah salah satu daripada bulan haram. Minha arba'atun hurum. Allah sebut dalam surah Taubah, yauma khalaqas samawati wal arda. Sebelumnya inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan di sisi Allah ini ada 12 bulan. Hari yang Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram yang mempunyai kelebihan dia. Antaranya ialah Rejab yang disebut dalam hadis bulan Rejab mudhar. Bulan Rejab, bulan yang berpisah. 3 itu adalah mutawaliyat, berturutan. Rejab adalah bulan haram. Hari sahih. Dan memang ada kemuliaan bulan haram ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Tak apa, baik. Al-Isra wal Mi'raj, satu perkara yang berlaku, hak ni wajib diimani, terutama sekali Al-Isra. Sebab dia termaktub dalam surah Al-Isra ataupun Bani Israel ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ni tidak mubaham. Dia adalah kita panggil kalam qati', tak ada ta'wil berkenaan dengan terjadinya peristiwa Isra ini. Maka kalau kita tidak percaya dengan Isra, maka jatuh keimanan, terkeluar, sebab kita tolak salah satu daripada ayat Al-Quran. Adapun Al-Mi'raj tak jelas. Dia ada dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Belakangnya Allah sebut laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Waktu khilaf dalam kalangan mimpi ke apa ke. Dalam hadis ada sebut tentang Mi'raj, hadis yang sahih. Paling-paling pun orang yang tidak percaya kepada Mi'raj, dia adalah fasik. Dia fasik. Isra kufur. Itu beza sikit. Beza sikit antara keimanan antara dua benda ini, Al-Isra wal Mi'raj. Apabila sebut tentang Isra Mi'raj ni, apa tahu naik ke langit sebab tu dia tu. Setiap tak ada tu. Maka apa buat secara begitu-gitulah. Ambil sikit.
Lagipun naik-naik ni Allah berapa rokok. Nanti lepas ni kita yakin dalam sebuah jemaah ada sebuah lagi. Dah lagi pertama lagi dah tutup pintu jumpa lagi ni. Habis ya, ampun diri masa bebas 1 jam tak sampai insya-Allah. Jadi insya lewat dah. Kau lewat lagi nyanyi kau bocik-bocik tak makan nasi orang story nyanyi orang lewat cerita nak TV nak main lagi ambil anak toseng macam-macam InsyaAllah paling lewat tuan-tuan yang tengok je paling lewat Bismillah boleh tapi sebelum Bismillah insyaAllah itu paling lewat sebab aku dibagi saja tak bolehnya pasal tadi cikgu tak ada nasi lagi. Baik, tuan-tuan, abang nak sebut sikit. Nombor 1, mari kita tadabbur surah Al-Isra yang pertama ini. Dia menjadi tunjang kepada perbincangan kita dan mahiyah maudhu' dia berkenaan dengan Al-Isra. Allah sebut Isra, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan pada waktu malam, iaitu sebahagian daripada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram ke ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa di Baitul Muqaddas Palestin, supaya kami nak memperlihatkan kepadanya salah satu daripada ayat-ayat tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha As-Sami Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, Subhana, Maha suci Allah. Maha suci Allah, tanzih, bersih Allah. Kita Subhana ni ialah satu kalimah untuk kita nak membersihkan Allah daripada segala kekurangan, segala yang tak layak bagi Allah. Allah semua bersifat dengan kamalat. Biasanya kita guna untuk sesuatu yang besar. Subhanallah, comelnya, cantiknya masjid ni. Subhanallah. Nak menunjukkan rasa takjub. Subhana, Maha suci Allah yang telah asra memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Sebab tu tuan-tuan percaya tak percaya, dengan Isra ni mudah ya. Tengok perkataan asra, yusri isra. PL itu asalnya dia tidak mutaaddi, tapi dia jadi mutaaddi. Mutaaddi ini berhajat kepada maf'ulun bih. Jalan lain ni memperjalankan. Maksudnya ada yang memperjalankan. Nabi diperjalankan. Jadi tidak menjadi satu masalah untuk kita beriman dan mempercayai tentang Isra ini. Isra ialah perjalanan Nabi pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu secara terjemahan ringkas berkenaan apa itu Isra. Perjalanan Nabi pada suatu malam, tak penuh pun, bukan sekolah penuh, daripada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang pada ketika itu perjalanannya mengambil lebih kurang 40 hari naik unta. Tapi Nabi berjalan satu malam tak sampai. Nabi berjalan, tapi Nabi diperjalankan, bukan sarah, asra. Supaya beginilah yang awak tak jumpa, yang telah digosok oleh isteri yang baru gosok. Tak. Dia sangkut, lepas dia gosok, dia sangkut di dalam almari. Tiba-tiba seekor semut kecil bilis kecil semut lah. Tiba-tiba seekor semut masuk, duduk dalam kocek. Seekor semut duduk main-main. Dia tinggal anak semut, anak semut tu tinggal. Dia sorang, tersesat dalam kocek. Ambo pakai jubah ni, ambo bagi besuk. Apa kerja besuk tak? Bagi besuk. Naik kereta, waktu ada pemandangan yang indah, ada semua gini. Balik,
Waktu ada perjalanan tu lakuh laut besuk-besuk apa ni untuk balik jambatan. Comelnya menangis sayuk-sayuk nampak pulau perhentian. Nyok balik, amo balik amo sakut semula. Amo sakut semula, semua tadi bertubi nyok pergi jumpa adik-adik dia, pergi jumpa kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia tanya, mungkin mana tak ada tadi? Oh, dia kata aku besuk tengok macam-macam, tengok pura-pura dia, tengok gopap, tengok lembu, sudahlah. Kalau dah adik-beradik semua dia mau ayah semua tu, dia percaya apa? Kelak semua ni pun hang. Tapi bila kita tengok cerita sebenarnya bahawa dia diperjalankan, dibawa berjalan oleh saya yang tak sedar bahawa dia duduk di dalam poket. Dengan kodrat semua memang tak boleh dah dia berjalan seorang sampai ke semua. Tapi sebab dia menumpang, dia dibawa berjalan. Nabi Muhammad laku juga asra. Allah yang memperjalankan. Bila Allah ni ala kulli syai'in qadir, apa salahnya untuk kita beriman dengan keimanan yang 100% tanpa ragu-ragu. Betul Allah Ta'ala telah memperjalankan. Dan berani besar. Berani besar. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Allah yang memperjalankan bi'abdi hambanya. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala panggil makhluk yang paling mulia, Muhammad, sebagai hamba. Menghantar mesej kepada kita untuk punya hamba ni bukan main-main, tapi dengan syarat kena idhafah kepada Allah, Abdullah. Bila kita kata Abdullah, hamba Allah, maka dia adalah kemuncak kemuliaan seseorang. Nabi yang paling mulia dalam bumi ini Allah panggil hamba bi'abdihi. Maka kita bila kita mentadabbur ayat ni, Allahu Akbar, mari kita sama-sama menjadi hamba Allah. Bukan hamba dinar, hamba dirham. Kalau dalam tu memang confirm Ta'isha Abdul Dinar, celaka, binasa, rugi orang yang memperhambakan diri kepada harta benda, perwanita tahta. Tapi kalau dia memperhambakan diri kepada Allah, maka bermulalah izzah dia, kemuliaan dia. Bila kita ni menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad hamba bi'abdihi, hamba ni pada tubuh dah. Ulama khilaf tak guna siapa apa Sidratul Muntaha ni. Ma alaihi jumhur ulama, dia berlaku sama ada Isra dan Mi'raj, dia berlaku dengan batang tubuh Nabi sendiri, bukan ruh. Kalau dah ruh, Quran kata bi ruhi abdihi. Dak, Allah Ta'ala kata bi abdihi. Maka dengan jasad dan ruh Nabi pergi ke Palestin, Nabi naik Mi'raj dengan jasad dan tubuh. Sebab itu subhanallah asra bi abdihi, dengan telah memperjalankan hambanya. Sebab tu kita bila kita kata kita hamba Allah, kita kena naftakhir, kita kena bangga. Jangan rasa hina bila kita hamba, memperhambakan diri kepada Allah. Antara yang Nabi sebut dia jadi hamba kepada Allah bila mana baginda mendirikan malam, hatta tatafattara qadamahu, wa fi riwayah hatta tatawarrama qadamahu, pecuh kedua kaki Nabi yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha tengok kelakuan suaminya yang disayangi, tanya, ya Rasulullah, lima sanata hada, apa buat lagu ni? Sedangkan Rasulullah diampakan dosa makhluk yang paling Allah Ta'ala sayang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura. Ya Aisyah, tak bolehkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur? Bangun qiyamul lail. Ciri-ciri hamba yang bersyukur kepada Allah, bahkan dia adalah ciri-ciri hamba yang saleh yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum.
Hendaklah kamu melakukan qiyamul lail, kerana qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Dan dia ada lain malam. Hak lepas ni bi'abdihi lailan. Baik, hamba tu maksudnya ialah badan tubuh, bukan ruh. Kalau ruh, subhanallazi asra bi ruhi 'abdihi. Kalau bi ruhi 'abdihi dengan ruh, tak sahur mana. Kita boleh mimpi dia mereka di bangla nak tak boleh. Tak ada masalah. Mimpi ni koyak ruh saja, layak-layak. Hak ni memang dengan jasad sendiri yang menyebabkan ramai mereka yang tak percaya dan mengedek-edekkan. Bahkan Abu Lahab bila Nabi cerita usriya bi al-lailah, semalam diperjalankan. Oh, gelak ni. Gelak. Sek-sek Abu Lahab, Abu Jahal. Gelak ni. Duit ni sahabat-sahabat hak percaya ke Nabi tak akan percaya. Sebelum ni dia lari Nabi mak bagi ceramah, tapi orang ni bagi perumit nak ceramah. Bahkan dia pun panggil nak sek-sek Abu Jahal, Abu Lahab ni. Ya Muhammad, mu nak cerita kepada kawan-kawanmu, kepada penduduk ni, boleh aku panggil belakang. Bagi ceramah, bagi peluang pada perumit. Sebelum tak bagi ceramah, sebab bagi dia ada kepentingan. Dia terus panggil ayat-ayat Mekah tu, dengar apa yang cerita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat Abu Bakar, tak ada lagi lagu tu. Masa tu tak ada lagi. Ada orang ribut pada Abu Bakar, As-Siddiq. Dia mau dengar, saya bukan kata Abu Bakar tak dengar. Saya pun kata, kawan pun kata, dia pergi daripada Mekah, pergi semalam ke Bait Al-Muqaddas. Baitul Muqaddas, baca Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Dia tak ada Baitul Muqaddis dalam bahasa Arab. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Muqaddas, bukan Muqaddis. Hak tu Maqdis. Baitul Maqdis. Muqaddis tak ada. Tak dos. Oh, tapi sakit perut lah kalau kita dengar Baitul Muqaddis ni. Baitul Muqaddas. Baik. Abu Bakar, orang lain ni pun ke dia apa? Saya kawan kata dia pergi ke Baitul Muqaddas di Masjid Al-Aqsa semalam, balik air. Kata Abu Bakar, kalaulah ini yang dia kata, lebih daripada itu lagi aku percaya. Ini Abu Bakar, iman Abu Bakar yang disebut As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada sahabat yang digelarkan As-Siddiq kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu martabat yang tinggi. Di saat orang lain rasa ragu-ragu dan logik. Tapi Abu Bakar mengatakan, kalaulah ini yang diklaimkan oleh Nabi Abu Muhammad, lebih daripada itu pun aku akan percaya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam. Ai ba'dil lail, sebahagian waktu malam. Minal lail, bukan satu barang suntuk penuh dah. Dia sekejap saja, sebahagian malam. Minal lail, sebahagian malam. Tuan-tuan, malam bagi orang mukmin ini dia adalah satu saat yang ghaliyah yang disebut oleh Hasan al-Banna Syahid rahmatullah alaihi. Daqaiqul laili ghaliyah fala tarkhasuha bil ghaflah. Sesungguhnya detik-detik malam ini value-nya tinggi, bernilai bagi orang mukmin. Jangan kamu murahkan nilai malam itu dengan ghaflah, dengan satu aktiviti yang melalaikan, melalaikan. Jangan. Sebab tu paling tidak kita ni kalau ada aktiviti lepas Isya, tidur. Selamat. Selamat tidur. Cara kata orang kita ni la ilaha illallah, ada satu kawan dia ribut, anak saudara dia umpat pagi. Mak dia mama pun pagi ketuk anak saudara. Kena kapok ni.
Lempok di pok yang panas lah. Betul lah, oleh Allah rush itu dia benar dia dok juru di buah-buah ya. Kupak pagi. La ilaha illallah. Di buah malu dia ni. Apa tak di buah apa lain di buah tempat yang kawasan tumpuan. Pok ni, betul dah. Pok ni gitu dia ada. Gak boleh kita tengok pokok kita ni kalau malam-malam hari ni banyak sembang-sembang kosong ni. Lailan. Sebenarnya saat malam ini dalam Al-Quran kalau kita tengok dia adalah satu laba untuk orang mukmin. Mukmin muttaqi waktu malam hari lah untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, qiyamul lail. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un bil ashari yastaghfirun. Ahli syurga di jannati wa uyun. Ciri dia malam ada bahagian untuk dia tak tidur malam. Waktu sahur dia beristighfar, ay yusallun, salat. Sebelum subuh ada waktu untuk bangun sekejap. Kalau kita tak nak buat apa-apa waktu malam, jangan kita bermaksiat kepada Allah pada waktu malam. Lailan. Dan waktu malam ini adalah satu waktu yang banyak dalam hadis membincangkan tentangnya. Afdalus salah ba'dal maktubah salatul lail. Seafdal sembahyang selepas sembahyang waktu, sembahyang malam, salatul lail. Yang kita sebut tahajud. Kita nak sebut tahajud, subuh pun terkejut. Bisa awalnya tahajudnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Sembahyang daripada malam bangunlah tahajud sebagai tambahan kepada kamu. Nak sebut tahajud, kita semua terkejut semua. Lalu ni alhamdulillah lewat. Sebenarnya tak lewat waktu. Support ya subuh ni. Ala mukminina kita mampu tahu waktu-waktu yang tertentu. Subuh waktu tu si pajak sini banyak kali kita mengaji tu lah. Sebab tu pukul 7 gelap lagi. Mesti subuh pukul 6 lebih lagi. Baik. Al-lail lailan qumil laila illa qalila. Dalam soal Muzammil. Surah Muzammil dah, bukan Muzammil. Muzammil. Ada kuasa tasydid sini. Ya ayyuhal Muzammil qumil lail, bangun malam. Kecuali sikit saja tidur. Waktu malam. Dan ini pun berlaku pada waktu malam. Sebahagian daripada waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram ila al-masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Allah nak angkat isyarat kepada kita bahawasanya dua masjid ini adalah ada value-nya dalam Islam. Dua masjid ini. Mustafa Salih Al-Asibai dalam catatannya mengatakan alaqatu Masjidi Al-Haram wa Al-Masjid Al-Aqsa alaqatu syarafi bisyarafi. Hubungan antara dua masjid ini, Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa, adalah hubungan yang mulia dengan yang mulia. Dua-duanya adalah mulia. Sebab itu qadiyah permasalahan Masjid Al-Aqsa bukan permasalahan pokok Palestin, bukan permasalahan Hamas Qassam dia punya ni. Dan permasalahan adalah permasalahan umat Islam satu dunia. Kita kena sedar dan kena ambil tahu sebagaimana kita ambil tahu tentang Masjidil Haram di Makkah Mukarramah. Tak boleh kita kelompat penting itu. Tak ada masalah tu. Dia ikut dia. Siapa suruh saya 7 Oktober? Menolak Oktober. Siapa suruh pada itu? Dan sekarang hampir 30,000 dah terkorban. Dah mendekat angka 30,000, lebih 100 hari. Kalau kita tak ada apa-apa, nak berdoa, nak sebut tentang perjuangan mereka mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Bahaya tu, ada samping orang tu. Mekah nak pergi. Ada berarti Allah sebut dua masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
daripada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, di situ ada Ka'bah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, itu Al-Baitul Muqaddas yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Sebelum turunnya firman fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, umat Islam pernah lebih kurang 18 bulan menjadikan Baitul Muqaddas ini sebagai kiblat mereka dalam sembahyang. Tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang? Sama ada kita ikut perkembangan ataupun tidak ikut perkembangan. Sepatutnya kena tahu hal awal yang berlaku sekurang-kurangnya. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Masjidil Aqsa menjadi milik orang Islam, dibebaskan sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan. Dan kita yakin bahawa kemenangan Islam itu dekat, dekatnya itu tak tahu lah. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Dia perlu kepada mukafahah, mujahadah, jihad daripada kita semua, bukan daripada Hamas. Kita semua sekali. Apa yang boleh kita buat doa, donat dan sebagainya. Jadi Allah sebut dua masjid ini antara lain supaya kita khabar dalam kehidupan orang Islam ini masjid ini penting. Nak berjalan biarlah ada hubung koi kita dengan masjid. Setting hari ni nak singgah masjid mana ni? Masjid mana? Jamak tak awal ke? Jamak tak ayah. Bincang siap dengan keluarga, dengan rombongan perjalanan ini. Orang mukmin bila dia berjalan, antara yang dia akan memperberatkan ialah waktu solat, tempat solat. Masjid tengah jalan. Setting awal-awal. Allah buat perjalanan ini bermula dari masjid, berakhir stasiunnya masjid, kemudian nak pergi ke atas. Indah Jannatul Ma'wa, namanya Indah Sidratil Muntaha. Transit masjid. Hubungan Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa, hubungan yang mulia dengan yang mulia. Atas Muqawami ini, masjid ini dia kalau nak Makkah kategori, dia ada 4 kategori, 4 peringkat keistimewaan fadilah masjid. Ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Johan nombor 1 kan, Masjidil Haram di Makkah. Sembahyangnya adalah diganjarkan berapa ratus ribu? 100,000 rakaat berbanding dengan masjid lain. Nombor 2, Masjidin Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, juga di Saudi. Kita ni kena kaedah mana ni pengurusi? Kaedah adan dulu kau teruskan, tak boleh adan. Kita ikut huruf kampung kita. Mana kamu tahan? InsyaAllah. Sembahyang di situ berapa ribu? 1,000. 1,000. Nombor 2, Johan. Tempat ketiga dibenahi oleh Masjidil Aqsa di Palestin. Nombor 3, iaitu 500. Nombor 4 itu masjid kita, Masjid Bukit Taman Guru. Nombor 4. Kasih lagi. La ilaha illallah. Dan juga masjid-masjid lain yang melata di atas muka bumi ini, nombor 4 lagi. Masjid ni benda besar atas muka bumi ni. Tak nombor 5, nombor 4. Dan kita Masjidil Haram tak boleh pergi, Masjid Nabawi payah nak pergi, Masjid Aqsa hampir mustahil boleh pergi sekarang ini. Masjid Taman Guru tak boleh mari, nombor 4. Tak nombor 4 nombor 3 dah dekat ya. Nombor 4, 3, 4. Tak boleh mari. La ilaha illallah. Nombor 4.
Ganjaran dia hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatul fardh bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah. Hadis dua-dua adalah sahih riwayat Muslim. Sembahyang berjamaah ini, sembahyang di masjid adalah diganjarkan ganjarannya 27 kali ganda berbanding dengan salat al-fardh sembahyang sendiri. Ada riwayat kata 25 dengan 27 ni banding dengan jauh jelas jauh banyak 25 atau 27 ni. Baik kita soal apa ni harap 1,000. Dia gini, amal orang gini. Amal cerita mai kali dah tempat orang lain. Dan cerita true of story. Berlaku rakyat kami. Saya lama di Sabah dan belakang. Sabah. Dia memang pergi ke Mekah buat haji ni satu kemenangan yang amat besar dan diraihkan ke kampung. Dia ada satu gerbang khas masuk kot tu, balik lepas 14 hari kot tu. Dan budaya ni dulu lah, sekarang rasa tak ada dah. Kalau ada pun terpergi sana. Bila dia balik Mekah, dia tidak dibenarkan pergi ke masjid. Kena berkampung, duduk di masjid, di rumah dia selama beberapa hari. Sebab apa? Sebab dia kata pahala banyak pergi Mekah. Kesian pada orang kampung. Dia kata lagu tu. Ada kefahaman, memang ada kefahaman. Tapi tak pernah sabar pokok kita baik itu juga. Tuan-tuan, ni aman dah. Dalam wasud mampu tu tak malu. Tapi kita doa birahmati kaya arhamar rahimi dua-dua plus rahmat Allah. Kalau kau tidak, walaupun Allah bagi 100,000, 500,000, 27, 25 banyak sangat, kita dapat semua. Nanti dulu tolak ngopak kau sayang, tolak tak ikhlas, tolak baca tak betul, wudu tak kena. Ada di berapa? Tengok saja juga. Jangan kita rasa banyak lagi Mekah. Jadi balik pertama guru saya hari lah. Aku tiap hari, tiap tahun di umrah 10 hari setahun. Padahal dah aku semayang banyak sunat di Mekah di Madinah. Tak pergi Mekah Madinah kena mari dah ambil 25 ni. Tak kena lah. Tak kena. Yang seterusnya, biasanya orang yang pergi Mekah ni kalau dia tak upah bumi, taman guru atau macam yang lain, dia tak erat dengan jemaah. Dia jumpa kosong-kosong buat tak erat juga. Biasanya begitu. Dia akan pergi banyak membeli dan membela. Dia pergi naik ke Mekah di Taif. Dia cari kayu kokak. Bawahnya banyak di luar. Sebab tu tuan-tuan, orang yang suka, insya-Allah tuan-tuan, yang selalu berada di Raudhatun di Riyadil Jannah yang berada bertebaran di seluruh dunia ini. Majlis ilmu ini, insya-Allah orang ini akan dipilihkan satu hari berada di Raudhatun di Riyadil Jannah, Raudhah Masjid Nabawi. Kalau tidak, hak kita boleh buat, kita tak buat. Hak kita boleh buat masa kita begitu, kita akan rasa payah untuk nak buat. Sebab itu kefahaman ini tak boleh ada, tak kena. Banyak ada. Dia dia ada kaedah la yuqaddasu al-makan la yuqaddisu syai'an. Tempat dia tidak memuliakan seseorang. La yuqaddisu ahadan. Tempat dia tidak akan memuliakan seseorang. Orang munafik di Mekah, di Madinah ada. Orang munafik yang tak sembahyang di Mekah Madinah ada, walaupun dia berada di Mekah Madinah. Tempat tidak memuliakan seseorang. Kita bersyukur kita duduk di Taman Guru dan kita ada masjid Taman Guru. Kita bersyukur kita berada di kampung yang semua ada masjid belakang. Pergilah, dan di situ ada fadilat yang berlebih-lebih juga.
dengan 27-25 mubah lagu itu. Baik. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal, jangan kamu bersusah payah untuk melakukan perjalanan illa ila salasi masajid, kecuali kepada 3 masjid. Ini kena sungguh-sungguh. Habib ini pun tak apa, peluh pun tak apa. Masjidil Haram wa Masjidil Hada wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Agung, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. 3 ni boleh untuk kita bersusah payah sampai kepada. Dan kita juga kena bersusah payah untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada Yahudi Zionis. Kena bersusah payah juga. Sekadar kemampuan yang kita ada ini, jihad kita, berdoa, donat dan sebagainya. Tak pergi payah dah. Asal kira nyonya kata semaya. Pokok okey dah kan syarat dah kalau dia mau apa kita tak tahu belakang tu. Sekian kita berdoa nyonya. Ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu, yang kami telah berkatnya, memberkatinya sekitarnya. Sekitar ini disebut sebagai Jordan, Palestin, Jordan, Lebanon, Suriah, yang disebut Al-Syam. Sekitar diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepada Nabi nya, atau kembali kepada Abdul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami nak memperlihatkan kepadanya sepanjang perjalanan. Ini perjalanannya adalah daripada daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Banyak pandangan-pandangan yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuh naik atas lagi tu banyak lagi lah, benda kena ambak mujiat terik, tengok orang tengok orang sebagainya. Amba sudah jangan naik takut ada turun. Kita tak naik. Takut ada turun. Nak ambil masa. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Maha mendengar percakapan bodoh yang dikatakan kepada Muhammad tentang peristiwa ini. Ada yang tak percaya, ada yang murtad, ada yang kata macam-macam, ada yang memperdekatkan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Baik, apa nak sebut benda yang paling penting bila kita sebut tentang Isra dan Mi'raj? Apa dia? Fardiyatus salat. Ni orang satu. Kefarduan salat. As-salah mi'rajul mu'min. Sembahyang ini adalah mi'raj, perjalanan rohani mukmin bertemu dengan Allah. Kenapa salah dikatakan salat? As-salah hiya silah. Tahu silah? Masalah tawilah. Tak tahu. Masalah qasirah? Tahu juga. Silaturahim paling dengar. Ambo mari nak silaturahim ni. Apa dia silaturahim? Memperhubungkan ar-rahim. As-salah silah, sembahyang ini adalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu solat. Itu solat. Apa cerita sikitlah bagaimana solat ini Nabi terima. Cerita yang panjang setiap 7 sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis ini baginda bertemu dengan para rasul al-anbiya. Antara lapis-lapis itu baginda bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lepas berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, turun satu takok, satu lapisan, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, dapat apa? Boleh apa? Kata Nabi kita Muhammad, 50 salah. 50 waktu juga. Jadi ini PMN. Email aku. Kenapa? Ustaz tu jumpa orang ada dia satu titik dia terutara kan. Kalau situ apa kan? Soal itu. Dan dah punya apa tadi nak muncul ke supaya dia muncul faham boleh. Dia supaya Imam Malik
bila ditanya tentang al-istiwa, maka jawab Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Istiwa, orang tahu lah kata istiwa ni ar-Rahman istawa. Orang tahu lah kata al-kaif majhul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-kaif majhul. Iman tentangnya adalah wajib. Bertanya padanya adalah melangkah-langkah. Kita kata berdoa lalu masalahnya benar. Yang penting kita beriman dengan apa yang disebut bahawa Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha inda Jannatul Ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Dalam surah An-Najm disebut laqad ra'a min ayati rabbil kubra, Nabi telah melihat dari ayat-ayat kekuasaan Allah yang besar. Itu. Bagaimana? Nanti kita pakak-pakak berdoa dengan Allah, ya Allah, bagi aku dapat masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Aku nak tanya Nabi Muhammad dapat mata, ya Rasulullah, lalu mana muncul Tuhan suatu matahari itu? Lalu insya-Allah. Kau tidak payah menjawab Nabi pun tak ada. Jadi kita pakak beramal, kita boleh duduk dengan Nabi di surga, kita tanya. Boleh. Mana ada percakapan. Dalam Al-Quran Allah sebut beberapa hiwar-hiwar antara penghuni surga sama-sama mereka, penghuni surga dengan penghuni neraka sama penghuni neraka. Antara lain bab sembahyang Rasulullah, penghuni anil mujrimin, pokok yang pokok al-yamin, ashab al-yamin bertanya berkata-kata pokok anil mujrimin, pokok yang jahat-jahat ni duduk sebelah sana. Ma salakakum fi saqar, ini hewan conversation, percakapan. Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami tak sembahyang, tidak digolongkan daripada mereka yang melakukan solat. Insya-Allah dalam Quran Allah sebut penceritaan golongan-golongan ahli syurga ada surul mutaqabilin, duduk bertelekan sambil-sambil makan wasabi Allah subhanahu wa fiha ma tashdahi anfus wa taladul a'yun. Boleh bersetan, tanyalah. Tapi iyalah satu keistimewaan yang besar, seorang sahabat telah berkhidmat kepada Nabi bahawa tahu dia seorang remaja. Nabi nak bagi habuan lah, cendera hati. Minta nak apa? Budak ni cerita, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta aku nak bersama kamu dalam syurga. Cerita pula. Nak saya bawa berapa kali nak saya bawa dalam syurga pun dengan Nabi ni. Kata Nabi, inni ala dhalika bikasrati sujud atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi kata kalau lagu tu mukena tolong aku untuk memperkenalkan permintaan kamu itu dengan kamu kena banyak sujud. Kasrati sujud apa makna? Banyak sembahyang lah, sujud dalam sembahyang, perbanyakkan solat. Mudah-mudahan kita bersama murafaqah dengan Nabi di akhirat dunia. Apa cerita dalam Sahih gitulah sebab tadi lah kita tak naik ni, ada cerita yang tak naik ni sebab kita langkah tu. Dia jumpa Tuhan, turun jumpa Nabi Musa tanya, Nabi kata 50. Terkejut Nabi Musa. Terkejut banyak Pergi balik. Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku dhalik. Jumpa balik Tuhan kamu, minta kurang, diskaun, pakai minta diskaun. Nabi terimalah pandangan abang dia, dan abang dia ni banyak pengalaman dengan Bani Israel. Mama jenis satu kaum yang tak kerti bahasa. Dengar umatmu, kali itu pengalaman umat lagu tu umatmu pun
ummataka la tuti'u dzalik. Dia tak akan sanggup untuk buat 50. Nabi gini. Kerana rahmah kasih belah pada kita umat ni. Gini. Nabi diberi diskaun 45. Jumpa balik Nabi Musa. Boleh ke apa? 45 salat. Banyaknya 45. Irji' ila rabbika fas'alhu takhfi. Hampir naik. Jumpa balik Tuhan kamu, minta diskaun lagi. Ulang alik 9 kali. 9 kali. Sampai kali ke-9 Nabi Musa tanya, boleh ke apa? 5 salawat. 5 waktu sembahyang. Banyaknya. Kata Nabi Musa. Irji'. Pulang balik, minta diskaun lagi. Is'alhu takhfi, minta diskaun. Umatmu tak mampu untuk buat 5 waktu ni, banyak sangat. Nabi kata, ini astahi. Aku malu dah. Sebelah kali dah cuba. Malu dah. Biarlah 5 lah. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata 5 waktu. Walaupun aku bagi 5 waktu, tapi dia tetap pada asalnya 50 waktu. Pelaksanaannya 5, tapi balasannya adalah 50. Dalilnya man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalihha. Siapa buat satu hasanah, maka akan digandakan 10. Maka 5 kali 10 50. Pelaksanaan 5 waktu ini menyamai urusan asal yang Allah Ta'ala bagi orang Nabi Muhammad 50 waktu. Ini rahmat, barakat, limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sikit pahala berganda. Umat yang tak mampu buat, yang tak nak buat ni agak-agak siapa dia? Mak sama kita lah. Kita ni loh, kalau kita tengok sejarah bagaimana sembahyang ni, kepentingan solat ni tuan-tuan, bukan umat Nabi Muhammad yang melakukannya, umat lain pun buat juga. Dia adalah ibadah musyarakah sebagaimana at-taqwa. Taqwa juga adalah arahan musyarakah yang orang panggil usaha sama-sama menghadapi taqwa. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah wasiat kepada orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan kamu juga. An ittaqullah. Maka wasiat takwa dulu kini selamanya. Begitu juga dengan wasiat supaya solat nabi-nabi terdahulu juga. Dengan wasiat yang sama Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika fil mahdi sabiyya. Dalam surah Maryam. Berada dalam buayan, bila mana mamanya yang baru beranak tak nak bercakap, inni nadhartu lirrahmani shawma, tak nak cakap apa-apa. Tanya anak kecil ni, mau nyanyi kat aku kok? Kata kaum dia, kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Boleh aku nak bertutur berbicara dengan budak kecil? Maka kalau keluar perkataan daripada buayan ini, inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Inni abdullah, aku hamba Allah. Atani al-kitab, aku diberi kepadaku kitab Injil. Dan aku dijadikan nabi, dan aku dijadikan barakah di mana saja aku berada. Wa awsani bisalah, dan Tuhan aku mewasiatkan aku supaya bersolat dan zakat. Ma dumtu hayya, selagi menang di kandung badan. Nabi Musa fi Turi Saina, bila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah sembahyang untuk ingat pada aku. Ini khitab Allah kepada Nabi Musa. Sembahyang. Dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, yang kita pakak-pakak berdoa. Apa kata Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati.
Ya Allah, jadikan aku ini yang menjalankan, yang melakukan, yang melaksanakan ibadat sembahyang. Begitu juga zuriat aku. Nabi Ismail, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Nabi Ismail ini dia adalah sadiqal wa'd, orang yang berpegang berjanji. Dia juga Allah Ta'ala sebut wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbi mardiyya, menyuruh ahlinya untuk mengerjakan solat dan mengeluarkan zakat. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam menegakkan sembahyang dan menyuruh umat mereka melakukan sembahyang. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salat. Ini semua secara umum. A'immatan, ketua-ketua pemimpin-pemimpin. Kami wasiat kepada mereka fi'lal khairat, melakukan benda-benda yang baik, wa iqamas salat, dan mendirikan sembahyang. Sembahyang ini tuan-tuan penting. Sebab itu tuan-tuan, kita ni bila sebut Isra Mi'raj, kualiti sembahyang lagu mana kita? How about our value of salat? Jamaah cukup ke 5 kali atau hari tahun ni? Cukup ke tak? Tahun lepas berapa waktu? Apa perancangan kita? Hari ni sebut tentang Isra Mi'raj. Kalau 3 waktu minggu tahun lepas, tahun ni aku nak kali 4 waktu kok. Kalau boleh 5 waktu. Dia mau apa? Kena fikir lagu tu. Biar kita ni tuan-tuan, antara hak paling mudah dah kita mau peringati Isra Mi'raj. Kau nak banyak mana? Tahun ni sopak 4 5, tahun lepas sopak 4 10 ni sopak 3. Apa makna tu? Maknanya tuan-tuan, umur kita makin meningkat. Umur kita makin meningkat, baki umur kita makin berkurang. Nak mati dah kita ni. Takkanlah kita tak sedar lagi sopak 45 ni dengan sembahyang, mulut sembahyangnya lagu tu juga la ilaha illallah. Maka betul lah bila Allah Ta'ala sebut tentang mulut sembahyang umat-umat yang terdahulu, Allah sebut tentang umat yang terkemudian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Marilah umat-umat yang terkebelakang ni, umat-umat akhir, nak bersepeda dah. Jangan tengok, semua tahu. Mereka ini adha'us salat, mereka ini telah mensia-siakan sembahyang. Mensia-siakan sembahyang. Wattaba'us syahawat, mereka telah mengikut hawa nafsu. La ilaha illallah. Mari tuan-tuan, kita bila sebut tentang Isra, tentang Mi'raj, tentang Mi'raj, tentang bagaimana susahnya Nabi nak ambil by hand amalan solat, mari sama-sama kita memperteguhkan penghayatan solat. Solat yang dikehendaki itu ialah dalam surah Al-Ankabut 45, wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sembahyang, sembahyang boleh mencegah kamu daripada perbuatan fahsyak dan munkar. Kaedah, siapa yang sembahyangnya tidak menyebabkan dia ini benci kepada fahsyak munkar, maka ada something wrong dalam sembahyang dia. Bukan nak kata tak payah sembahyang, bagi semua tu sembahyang. Biarlah dia boleh cegah perbuatan fahsyak dan munkar. Hamba kalau berhenti sebelum pukul 9 sebenarnya dijanjikan. Tuan-tuan, setakat itu saja untuk malam ini. Hamba rasa syukur kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan, kita bersilaturahim. Mudah-mudahan dapat kelebihan untuk kita itu berjumpa kerana Allah, berpisahnya kerana Allah. InsyaAllah apa yang baik itu InsyaAllah kita sama-samalah mengambil dia sebagai satu panduan teladan. Apa yang tak baik itu jangan diwayarakan. Biasalah manusia ini salah tata bahasa, salah baca dan sebagainya. Jangan nampak yang salah, yang tak baik itu. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah? Lupa lagi. Hah? Hah? Enggak. Sikit.